Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kita teruskan dengan ulasan berani dan jujur serta bebas. Nasib bersatu. Apa nasib Muhyiddin Yassin? Adakah nasib Muhyiddin Yassin berada di ambang kepunahan? Ataupun Muhyiddin Yassin sebenarnya sedang mencipta satu jalan untuk selamatkan bersatu? Apa pendapat anda? Sebenarnya Muhyiddin tengah buat apa sekarang? Ya, sila tinggalkan komen dulu. Bersatu di ambang kebangkitan atau kejatuhan? Parti Pribumi Bersatu Malaysia lahir dari kemarahan, berkembang dalam krisis, dan kini berdepan dengan ujian terbesar dalam sejarah singkatnya. Adakah Bersatu bakal bangkit sebagai parti masa depan Melayu atau tenggelam dalam bayang PAS dan skandal dalaman? Sebelum saya teruskan, saya ingin perkenalkan satu produk, nama dia Transfer Factor. Daripada For Life Research Malaysia Sendirian Berhad. Ini adalah syarikat saintis. Syarikat saintis yang mengkaji imun badan sebagai molekul terapi untuk meningkatkan imun badan sehingga 400%. Rupanya apabila dikaji molekul ini boleh meningkatkan imun badan sehingga lebih 400 kali ganda kekuatan tubuh badan. Bagi anda yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, 3 serangkai, kolesterol, gout, apalagi sakit buah pinggang, sakit gastrik, sakit gout, semualah sakit ya, kanser, susah mau dapat anak, tenaga batin yang lemah dan sebagainya. Anda boleh dapatkan ini kerana dapat meningkatkan imun badan anda sehingga 400 lebih peratus. Kemudian dengan imun badan yang kuat, imun badan akan melawan penyakit untuk sembuh. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, bagi anda yang serius sahaja, sila telefon saya, atau WhatsApp saya. Jangan SMS saya, okey? Sila telefon atau WhatsApp nombor saya. Okey, baik, kita teruskan. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Parti Pribumi Bersatu Malaysia selepas PRU15, Bersatu muncul sebagai kuasa penting dalam gabungan Perikatan Nasional. Sebagai satu kuasa penting dalam gabungan Perikatan Nasional, ya. Bersama dengan PAS, mereka menguasai Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Di akar umbi, sokongan orang Melayu kepada Bersatu semakin meningkat, terutama kerana kekecewaan terhadap UMNO. Bersatu ini dilihat sebagai parti yang bersih, tegas dan bukan elit. Satu naratif yang berjaya menarik golongan muda, bandar dan penyokong anti-establishment. Itu pada mulanya. Okey, cabaran dalaman. Tapi tuan-tuan dan puan, kekuatan ini datang dengan harga. Beberapa parti kanan parti termasuklah Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri berdepan pertuduhan mahkamah berkaitan dengan dana parti. Ini menggugat kredibiliti bersih yang selama ini menjadi kekuatan Bersatu. Selain itu, Bersatu dilihat semakin tenggelam dalam dominasi PAS dalam Perikatan Nasional. Jika dibiarkan, Bersatu hanya jadi pelengkap kota, bukanlah penentu dasar. Tuan-tuan, Bersatu kini berada di dalam satu persimpangan yang cukup dahsyat. Untuk kekal relevan, mereka perlu lakukan 3 perkara penting. Pertama, mereka perlu melahirkan pemimpin muda yang boleh bersaing secara nasional. Golongan seperti Dr. Afif, Wan Saiful dan Razi Jidin perlu diberikan pentas lebih luas untuk suara rakyat baru. Kedua, mereka perlu mencipta naratif baru untuk orang Melayu moden. Bukan hanya cerita lama pasal pengkhianatan atau retorik kaum. Isu ekonomi, isu pendidikan, isu teknologi dan pekerjaan jauh lebih penting kepada anak-anak muda. Ketiga, tuan-tuan dan puan, Bersatu perlu berani untuk berdiri sendiri dalam Perikatan Nasional. Jangan hanya bergantung kepada PAS. Kalau tidak, mereka akan dilihat sebagai bayang-bayang PAS sahaja. Tuan-tuan dan puan, Bersatu pernah menggoncang landscape politik Malaysia. Tapi masa depan mereka tidak ditentukan oleh sejarah silam. Sebaliknya oleh keberanian untuk berubah dan membina wajah baru.
bersatu. Adakah akan terjadi kebangkitan atau kejatuhan? Rakyat sedang menilai. Suka analisis macam ni? Jangan lupa tekan like, komen, share pandangan anda dan subscribe channel ini. Suara politik rakyat tanpa takut, bergerak secara bebas. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel saya untuk mengupas isu-isu politik secara jujur, secara ikhlas, secara bebas. Dan pastinya kita mau analisis yang berfakta, ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kemarin ada orang tanya kepada saya, kemana arah tuju UMNO selepas ini? Of course, ramai orang mempunyai persepsi yang masing-masing mengenai nasib UMNO selepas ini. Sebab UMNO sekarang bukan lagi UMNO yang dulu. Kalau dulu punya UMNO, kita bagi tiang kelapa untuk bertanding pun boleh menang. Kita bagi batu jadi calon pun boleh menang. Tapi sekarang tidak lagi. Dibuktikan pada PRU yang lalu, mereka tidak pun sampai 30 kerusi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita hari ini, ke mana arah tuju UMNO selepas ini? Ke mana arah tuju UMNO selepas ini? Tapi sebelum itu saya ingin perkenalkan satu produk kesihatan. Ini adalah Transofector Advance daripada For Life Research Malaysia Sdn Bhd. Bagi anda yang memang ada penyakit kencing manis, gout, darah tinggi, 3 serangkai. Orang-orang tua tahulah 3 serangkai ni. Yang dah kena stroke, yang ada sakit buah pinggang, yang ada buasir, yang ada sakit kelemahan tubuh batin lelaki, perempuan yang susah untuk dapat anak, kanser, apa saja penyakit yang disebabkan oleh imun badan yang lemah, mari sama-sama makan Transofector Advance. Boleh meningkatkan sehingga 400 kali ganda kekuatan imun badan. Sudah dibuktikan secara saintis, termasuk dalam PDR. PDR adalah buku reference para doktor, termasuk di sana. Jadi dia sangat bagus. Okey, bagi anda yang betul-betul mau, sila telefon saya atau WhatsApp saya. Jangan SMS. Kasih telefon atau WhatsApp di nombor ini. Transofector Advance. Okey, baik. Kita teruskan. Kemana arah tuju UMNO selepas ini? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. UMNO, parti yang pernah menjadi tunjang kuasa Melayu dan teras pemerintahan Malaysia lebih 60 tahun, kini berada di persimpangan paling gentir di dalam sejarahnya. Soalnya sekarang, kemana hala tuju UMNO selepas ini? Tuan-tuan dan puan-puan, ini realiti semasa UMNO. UMNO kini sebahagian daripada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun di sebalik kerjasama ini, sentimen akar umbi masih resah. UMNO yang dahulunya simbol kekuatan orang Melayu kini semakin hilang pengaruh di bawah tangan kuasa Bersatu dan PAS. Di PRN 2023, UMNO gagal memenangi hati rakyat, terutama golongan muda. Banyak kerusi tradisi mereka tumbang. Kenapa? Kerana rakyat melihat UMNO semakin jauh dari suara rakyat. Isu integriti, isu kepimpinan lama dan tiada naratif baru menjadi beban yang cukup berat untuk UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita lihat pula krisis kepimpinan dan dalaman. Tuan-tuan, Presiden UMNO Zahid Hamidi masih menjadi watak utama. Tetapi persoalannya, adakah beliau masih relevan? Ramai dalam parti sendiri mempersoalkan kepimpinan beliau, terutamanya selepas PRU 15. Tok Matasan ada karisma, tetapi dilihat terlalu berhati-hati. Ismail Sabri pula tidak dominan. Satu-satunya harapan untuk pemulihan bagi UMNO mungkin datang dari luar. Anda pasti terkejut, Khairi Jamaluddin ataupun Syaril Hamdan, jika mereka setuju bersedia untuk kembali dan diberi ruang. Tuan-tuan dan puan, jadi bagaimana jalan keluar UMNO? Apa yang UMNO perlu buat untuk bangkit?
Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, UMNO perlu melakukan reformasi menyeluruh, bukan sekadar kosmetik. Pembersihan dalaman dari pemimpin, daripada pemimpin yang terpalit dengan kes rasuah dan naikkan pemimpin yang bersih dan progresif. Kedua, UMNO perlu kembali kepada suara rakyat. Jangan hanya retorik bangsa, tetapi realiti hidup rakyat. Kos sara hidup, pekerjaan, pendidikan anak-anak, buktikan UMNO bukan parti elit, tapi pembela sebenar orang Melayu. Ketiga, bina semula jaringan akar umbi dengan program yang nyata dan menyentuh kehidupan. Gandingan orang lama dengan muka baru sangat-sangat penting. Tradisi dan inovasi mesti seiring. Tuan-tuan dan puan, dengan itu UMNO masih belum mati. Tapi kalau ia mahu terus lena dalam mimpi yang lama, rakyat tidak akan menunggu. Masa depan UMNO terletak bukan pada sejarahnya, tapi pada keberanian melakukan perubahan sekarang. Rakyat sedang melihat. Soalnya sekarang UMNO sanggup berubah atau terus hilang. Kalau anda rasa UMNO masih ada harapan, komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk analisis politik Malaysia yang berani dan bebas. Kita jumpa lagi. Bye-bye.